Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 9, baris yang ke-7 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu, dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu, bahawasanya jika ada ia Allah jahil, nescaya tiada ia Allah menghendaki. Dan iaitu tiada ia menghendaki itu mustahil. Kerana sabit tetap menghendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil yang telah lalu pada bicara sifat yang ke-8, sifat iradah. Maka sabitlah ilmu, maka tetaplah ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila tetap bagi Allah Ta'ala ilmu, mustahil atas Allah Ta'ala jahil. Dan dalil ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil ni jadi bahasa Melayu kita lah. Dalil asalnya, dalil ni bahasa Arab. Dalla yadullu dalilan. Dalla yadullu dalilan. Dalil ni penunjuk tau. Dalil dipanggil penunjuk, ataupun dalil dipanggil tandaan, ataupun dalil dalam setengah kitab Jawinya pengecaman. Tak ada juga dalam kitab-kitab Jawi sifat 20 dalil dia tidak sebut dalil. Dan pengecaman ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, pengecaman. Jadi dia tak datangkan dalil, disebut pengecaman. Di dalil ni tandaan, ataupun dalil ni penunjuk ataupun tandaan. Kalau sebut pengecaman pun boleh lah. Biasa kita ni kalau pengecaman ni macam jumpa mayat yang tidak dikenali sebab mayat tu lama dah contohnya. Maka pengecaman di mana? Pengecaman dia pakaian dia, apa pengecaman dia, ada apa-apa di tubuh mayat tu. Ada jam ke, ada apa ke. Jadi pakaian tadi tu menjadi pengecaman. Mayat tu mayat seseorang, tapi atas mayat tu tak boleh nak kata dah seseorangnya.
Atas mayat tu semata-mata tak boleh nak kata dah siapa. Tapi pengecamannya mana? Pengecamannya hak contohnya pakaian. Ada pengecaman ada. Jadi sekarang ni Allah bersifat dengan sifat ilmu. Jadi apakah pengecaman dalil tandaan dia dan penunjuk dia bahawa Allah bersifat dengan sifat ilmu. Contohlah kalau kita kata kau kita nampak asap naik, nasak naik, itu menjadi dalil penunjuk tandaan bahawa di bawah tu ada orang bakar. Tapi orang bakar di bawah tu kita tak nampak api tu, kita tak nampak api. Tapi dengan asap tadi tu menjadi dalil, menjadi penunjuk tandaan bahawa ada orang bakar situ. Ataupun kita kata di kebun kita tu ada contohnya harimau. Dah pernah ke tengok harimau? Pernah ke terserempak dengan harimau? Tak pernah. Tapi yang kamu kata di kebun kamu tu ada harimau, dalil penunjuk tanah sebab ada bekas tapak kaki. Bila ada bekas tapak kaki tu maknanya di kebun tu ada harimau. Tapi nak kata ada harimau, tak pernah tengok dan tidak pernah terserempak. Tapi walaupun tak pernah tengok, walaupun tak pernah terserempak, boleh tahu di kebun tu ada harimau, dalil dia, penunjuk dia ataupun tandaan dia, pengecaman dia tu ada tapak, itu menjadi dalil penunjuk tandaan bahawa harimau ada di kebun dia. Tu dalil. Tu asal dia makna dalil ni lah. Tapi dalil ni bahasa Arab pun jadi bahasa Melayu kita dah. Jadi bahasa Melayu kita. Dalil ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dalil atas pegangan kita. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat ilmu. Apakah dalil kita berpegang kejap di akidah kita Allah bersifat dengan sifat ilmu? Sebab kita maklum di awal pembicaraan kitab Faridatul Fara'id, didatangkan hukum berdalil bagi sifat Allah dan sifat Rasul. Apakah hukum berdalil? Berdalil atas pegangan kejap kita Allah bersifat dengan sifat ilmu contohnya. Berdalil itu adalah wajib fardu ain. Apakah dalil kita berpegang kejap di akidah kita bahawa Rasul tu sidik, Rasul tu amanah, Rasul tu tabligh, Rasul tu fatanah? Memang kita berpegang kejap di akidah kita, Rasul benar, Rasul amanah, tabligh, fatanah. Tapi mana dalil dia? Jadi berdalil atas pegangan kita berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Berdalil adalah fardu ain dengan dalil ijmali. Fardu kifayah, dalil tafsili. Ni di awal kitab Faridatul Fara'id. Kita hak minggu lepas banyak dah undur di permulaan kitab Faridatul Fara'id berkaitan dengan apakah dia wajib akal, apakah dia mustahil akal. Undur kepada permulaan kitab. Kemudian pergi kepada apa makna mengetahui, yang menjadi permulaan yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mukallaf sama ada lelaki ataupun perempuan. Sebab apa panjang cerita gitu? Sebab dalam kitab Faridatul Fara'id ni, tu kedok di muka 4 tu. Bermula permulaan barang yang wajib pada syarak. Wajib pada syarak, pada undang-undang agama. Syarak ni peraturan agama atas tiap-tiap mukallaf. Atas tiap-tiap ni wajib aini lah. Sebab atas tiap-tiap. Jadi wajib atas seorang-seorang. Itu wajib fardu ain. Iaitu siapa mukallaf? Orang yang akil lagi baligh, orang yang berakal
serta sampai umur, sama ada lelaki atau perempuan. Ada dalam kitab ni, lelaki ataupun perempuan. Dia perinci pula. Sebut mukallaf, orang yang berakal serta balik, fahamlah. Takkan lelaki saja, lelaki ataupun perempuan. Dia perjelaskan lagi. Takut orang lelaki je wajib ni, orang perempuan duduk rumah sudah lah. Orang perempuan duduk rumah lah sebab suami balik aja. Orang perempuan duduk rumah sebab suami balik aja. Suami belaka buat balik. Buat balik ni makanan pun suami buat balik. Ilmu pun suami buat balik. Isi duduk rumah je. Gitu asal dia. Pada ni. Jadi sekarang ni sama-sama keluar belaka. Cari rezeki pun sama-sama keluar. Cari ilmu pun sama-sama keluar. Tak apalah. Sebab apa cari rezeki pun sama-sama keluar, seorang tak padang. Sebab apa cari ilmu sama-sama keluar, suami tak pandai. Ni. Oh, jadi hak jenis, kalau hak jenis sama-sama ni, sama-sama keluar cari rezeki, sama-sama keluar cari ilmu, maknanya belah suami tu mepeh tu. Ada? Suami mepeh lah. Kalau suami tak mepeh, pada mepeh. Kalau suami tak mepeh, tak payahlah sama-sama keluar cari rezeki, sama-sama keluar cari ilmu. Tapi tak apalah pada ni. Terima seadanya, tak soal ni. Terima seadanya. Dah mampu seorang, sama-sama keluar cari rezeki. Tak mampu nak ajar, sama-sama keluar cari ilmu. Begitu je lah. Jadi mana kalau kira orang perempuan ni duduk di rumah je, ilmu pun tunggu di rumah je, suami yang balik ajar. Jadi wajib ni atas orang mukallaf ni, sama ada laki-laki atau perempuan itu, bahawa mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, dan di bawah tu dan mengenal akan yang bawa kepada mengenal Allah, iaitu mengenal akan Rasulullah. Permulaan agama mengenal Allah. Tapi nak kenal Allah, siapa yang bawa kita kepada mengenal Allah? Yang bawa kita kepada mengenal Allah adalah Rasulullah. Jadi kita wajib kena kenal jugalah yang bawa kita kepada mengenal Allah. Kena kenal yang bawa tu. Pada ni. Kalau yang bawa tu hak tak betul kan? Kan orang hak bawa ni kan, hala ke betul pun boleh, hala ke tak betul pun boleh, tu kan bawa ni kan. Jadi nak kena kenal lah yang bawa kepada mengenal Allah ni Rasulullah. Rasulullah ni sifatnya macam mana? Kena kenal yang bawa kita kepada mengenal Allah. Poinnya mengenal Allah sebagaimana perintah Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu perintah Al-Quran. Fa'lam, makalah kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Al-Quran. Jadi kita nak kenal Allah, kena kenal juga yang bawa kepada kita mengenal Allah, iaitu Rasulullah. Jadi kena kenal Rasulullah. Jadi permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Permulaan agama mengetahui serta berpegang akan aqaidul iman yang 50. Ni kita ulang-ulang sok mudah ni. Ini permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul, dengan bahu mengetahui serta berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan sifat Rasul. Mana sifat Allah, sifat Rasul ni? 50 aqaidul iman, 50 simpulan iman. Itu permulaan agama. Kemudian kita berpegang dengan 50 aqaidul iman ni, dia wajib berdalil, wajib fardu ain berdalil. Kalau tidak berdalil dipanggil taklid. Taklid. Orangnya dipanggil muqallid. Taklid ni turu orang semata-mata. Orang yang menurut ni dipanggil muqallid, isim fa'il. Orang yang taklid. Apa taklid? Taklid buta. Ada tak bahasa Malaysia kita? Taklid buta. Tak ada? Cina buta ada? Ni bukan. Sungguh ni taklid buta ada tau. Ada taklid buta.
Taklid buta ni turuk. Tu taklid buta turuk. Tapi dalil sendiri tak ada. Turuk je. Tu dipanggil apa tu? Taklid orang. Kemudian taklid ni dalam bab apa ni? Dalam bab usuluddin, permulaan agama, mengenal akan aqaidul iman yang 50. Jadi apa hukum taklid dalam bab usuluddin? Taklid dalam bab fiqh memang kita muqallid. Bab fiqh memang kita muqallid. Apa muqallidnya? Turut imam-imam yang muktabar. Dalil bagi tiap-tiap hukum yang kita ikut pandangan imam-imam yang muktabar tu, dalil gitulah. Kita ni hok pandai ngaji banyak tu, pandailah dalil sikit sebanyak. Tahu dalil ayat Al-Quran, ayat hadis tu pula istidlalnya macam mana, nak ambil dalilnya macam mana. Nak ambil dalil tu pula ayat tahulah, hadis tahulah. Macam nak istinbat hukum daripada satu-satu dalil, nak ambil hukum tu macam mana. Dia tak boleh ambil mentong-mentong gitu. Faham tak ni? Istinbat hukum tu lah daripada ayat Quran yang satu, hadis Nabi yang datang daripada Rasulullah yang seorang, keluar bagai-bagai pandangan. Sebab pemahaman imam-imam yang muktabar tu berbeza. Yang mana pemahaman yang berbeza di kalangan imam-imam muktabar berpunca dari pahaman yang berbeza di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi kalau kita ni susu galu orang panggil, susu galu naik itu. Kenapa kok imam-imam muktabarnya berkhilaf? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kenapa mereka berkhilaf? Maka disusuli susu galur dia. Susu galur imam-imam ni sampai ke sahabat. Sahabat mana? Kerana sahabat dengan sahabat ni pun ada berbeza pandangan. Bila berbeza pandangan itulah keluarnya imam-imam muktabar yang berbeza pandangan. Jadi berbeza pandangan dalam bab fiqh ni bermula daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang berlakunya perbezaan pandangan di kalangan sahabat Nabi ni berlaku pada masa Nabi masih lagi hidup. Pada masa Nabi masih lagi hidup, tetapi pemahaman sahabat berbeza, maka amalannya berbeza. Kemudian ditanya pula akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak menyalahkan antara dua-dua pandangan. Nabi terima dua-dua pandangan pada ni. Apabila Nabi memerintahkan supaya sembahyang asar pada satu tempat dalam perjalanan, ini cerita ringkas. Tiba-tiba dalam perjalanan tu ada masyakkah, ada kekangan. Maka sebagaimana Nabi perintah sembahyang asar sampai pada satu tempat, asar nak habis dah, tak sapa juga. Tak sapa lagi tempat tu. Maka sahabat pun keluar dua pandangan. Satu pandangan mengatakan kita kena sembahyang tepat orang Nabi suruh sembahyang tu. Walaupun asar habis dah pun kena sembahyang situ juga. Walaupun asar habis dah pun sahabat yang faham, bukan Nabi yang kata. Satu kumpulan sahabat pula, Nabi suruh sembahyang tepat tu kalau ikut jalanan biasa siapa? Tepat tu di waktu asar. Tapi sekarang ni ada kekangan tak siapa. Nabi suruh sembahyang asar di tempat tu kalau sempat. Kalau sempat tu sahabat yang faham. Kumpulan yang pertama pula tak kira lah. Nabi suruh sembahyang asar tepat tu juga walaupun masuk waktu maghrib pun. Mereka yang faham, Nabi tak kata. Maka satu kumpulan sahabat sembahyang di tempat di perjalanan. Sembahyang tunai asar. Kumpulan sahabat yang keduanya sembahyang di tempat Nabi suruh, tapi jadi qada asar. Ada ni. Tengok situnya, hak kumpulan yang pertama betul sembahyang asarnya tunai, tapi tak ikut perintah Nabi. Kumpulan yang kedua pula memanglah ikut perintah Nabi sungguh, tapi waktu asar habis dah, masuk waktu maghrib dah. Tu jadi macam bercanggah tu kan. Ni sembahyang asar tunai. Tapi Nabi kata lain lah. Ni nampak macam ikut Nabi, tapi asar jadi habis dah tu, waktu maghrib dah tu.
Jadi sahabat keluar dari pandangan bila disampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi tidak menyatakan mana betul mana salah. Mana betul belaka lah. Betul belaka. Itu masa Nabi masih lagi hidup pun sudah berlaku. Bersih pandangan sahabat Nabi akan perintah Nabi supaya semasa boleh sampai pada satu tempat. Kalau ikut perjalanan yang tak ada masyarakat, tak ada kekangan, memang boleh sampai sungguh lah. Tapi sekarang isunya asal nak habis dah tempat tu jauh lagi, tak sampai lagi, nak kira mana tu. Ni orang panggil apa? Pemahaman yang berbeza. Pada ni. Tu dalam bab furuk, dalam bab fiqh. Jadi berdalil dalam bab fiqh ni, ni kena ngaji banyak lah. Dalam bab fiqh memang kita ni muqallid, turut imam-imam yang muktabar. Dalil dalam kitab ada belaka. Tapi dalil dalam kitab pun kena tengok pula. Dalil hadis yang sama tapi pemahaman yang berbeza. Ayat yang sama tapi pemahaman yang berbeza. Hadis mungkin adalah hadis sahih sama sahih. Hadis yang berlawanan maksud memang banyaklah hadis. Tapi Al-Quran kalamullah, kalam yang qat'i, yang putus. Tapi walaupun Al-Quran kalamullah, kalam yang qat'i, yang putus, Al-Quran tu kalam yang qat'i, putus dah. Tetapi makna dia tak putus. Sebab bahasa Arab terkadang satu-satu perkataan dia ada makna-makna yang lain. Dia panggil lafaz yang mushtarak. Memanglah ayat Al-Quran tu qat'i, putus, wajib kita imani. Tapi apakah maksud ayat? Maksud ayat ni, maksud ayat nak timbul khilafnya. Mana ni? Walaupun Al-Qurannya satu. Tambahan pula kalau hadis-hadis Nabi SAW pula banyak hadis-hadis yang sahih tetapi berlawanan maksud. Ni. Maka ulama pun dia istimak hukum dengan kaedah masing-masing lah. Timbul bagai-bagai pandangan dalam bab fiqh. Maka kita ni hanya muqallid, turut semata-mata dalam bab fiqh. Dalil kita tak tahu, tak ada salah. Ada ni. Kita semayang tiap-tiap hari 5 kali sehari semalam. Mana dalil dia? Mana dalil? Semayang belaka ni 5 kali sehari. Mana dalil dia? Kita semayang subuh tadi 2 rakaat. Semayang zuhur nanti 4 rakaat. Mana dalil subuh 2 rakaat? Mana dalil zuhur 4 rakaat? Dalil mana? Tak suka pula dah. Apa tu? Semayang subuh 2 rakaat. Semayang zuhur 4 rakaat. Dalilnya mana? Datangkan dalil. Dalil ada dalam kitab. Tapi kita ngaji tak sampai tangga tu. Orang mengajar pun time tengok kitab dia boleh bacalah dalil tu. Time kitab tak ada depan, tidak ngapa pun. Tak ngapa pun. Orang mengajar tu kadang disebut dalil, tengok depan dia ada kitab. Lepas tu sedap dia mari dalil, tengok depan tak ada apa. Ada kitab depan. Kita ngaji kitab kecil, dia mengajar kitab kecil tapi tepi tu ada kitab besar sebagai sumber dia. Dia pun cerita dalil. Kelas ustaz tu. Dia ingat dalil. Ingat kat mana? Cuba tengok mata dia tengok mana? Tengok depan ke tengok bawah? Masa baca dalil tu, tengok depan ke tengok bawah? Tengok bawah. Tu adalah tu bawah tu. Aku mana? Kita dengar bunyi terror. Dia baca dalil dia lenggok ke atas kita. Barulah. Dia ingat. Dia baca dalil lenggok ke atas. Tu ustaz ingat tu. Kalau baca dalil tengok ke bawah. Tak ada kitab pun ada catatan. Ada catatan dalil. Di catatan tu ada. Maknanya dalil ada tapi kitanya kodoh tu jelah. Semayang ada 13 rukun. Mana dalil 13 rukun? Ingat ada hadis Nabi hadis khalaq bi rafi' tu. Iza qumta ila shalah fakabbir summa qra' ma tayassara minal Qur'an sumarka hatta tatma'inna raki'an. Tu panjang tu. Hadis Nabi panjang cerita bab rukun 13. Kita dah ingat juga tapi kita sembahyang rukun 13. Dalil dalil tu dah ingat. Jangan main juga. Jangan. Tempat kami ustaz hukum wajib sunat. Tambah bukti setakat tu. Kita orang nak dalil.
Wajib sertakan dalil, sunat sertakan dalil, makruh sertakan dalil, haram sertakan dalil. Oh, dia nak dalil. Kata kalau nak dalil kena bawa kitab besar lah, kalau nak berdalil kok. Pada ni. Jadi bila nak dalil ni kok, tanyalah. Jadi kalau tak ada dalil kita tak mau pakar. Oh, hebat. Saya pun tanyalah. Saat ni malam maghrib 3 rakaat, kuliah maghrib. Malam maghrib 3 rakaat. 3 rakaat. Dalilnya mana? Kising-kenyih. Kamu kata kalau tak ada dalil kamu tak mau beramal. Nanti insya-Allah isyak kita semayang 4 rakaat. Mana dalil? Kising-kenyih. Lepas tu senyap. Tak kenal diri orang panggil. Sudah. Ustaz orang mengajar pun atas kemampuan juga. Boleh sebut hukum wajib, sunat, makruh, haram betul dengan hukum tu pun betul dah. Nak dalil ustaz tu kena bawa kitab besar-besar lah. Gitu. Habis sedap lah. Kita tempat kita ni kalau tak ada dalil tak mau pakai. Itu dalam bab fiqh. Dalam bab fiqh kalau kita ngaji kitab-kitab hadis, kitab Bulughul Maram contohnya, didatangkan hadis sahih, sentuh kemaluan wuduk batal. Didatangkan hadis sahih, sentuh kemaluan wuduk tak batal. Kita pada pening situ je. Man massa farjahu falyatawadda. Tapi sentuh kemaluan hendaklah dia berwuduk. Hadis sahih. Dia sahabat tanya Nabi berkaitan dengan sentuh kemaluan, Nabi jawab, hal hiya illa qit'atun minka. Tidak ada kemaluan itu melainkan satu bahagian daripada tubuh kamu. Kita pegang tangan, wuduk tak batal. Kita pegang kaki, wuduk tak batal. Kita pegang kemaluan, wuduk tak batal juga. Itu hadis sahih juga. Pada hadis sahih belaka. Lepas macam mana mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab sentuh kemaluan batal wuduk. Mazhab Hanafi kata sentuh kemaluan tak batal wuduk. Dia ambil istimbat hukum macam mana? Itu panjanglah bicara. Tapi dalam kitab yang sama dia datangkan hadis sahih sentuh kemaluan batal wuduk, dia datangkan hadis sahih sentuh kemaluan tidak batal wuduk. Sentuh kemaluan siapa pula batal wuduk ni? Dalam hadis menyebut man massa farjahu. Sampai sentuh kemaluannya baru batal wuduk. Kalau sentuh kemaluan lain tak batal wuduk. Macam mak nak basuh berok anak, mak nak basuh kecing anak, sentuh kemaluan anak, wuduk tak batal. Mazhab Maliki sebab apa? Sebab Nabi sebutnya sesiapa yang sentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwuduk. Kemaluannya bukan kemaluan anak. Jadi kalau sentuh kemaluan anak, wuduk tak batal. Itu mazhab Maliki pula. Tak payahlah duk basuh kat belakang tangan tu. Tapi orang kita memanglah basuh kat belakang tangan. Air semayang mak ada disayang. Pada ni dia pun basuh berok anak kat belakang tangan. Kat belakang tangan kalau mazhab Ahmadi wuduk batal juga tu. Bukan kat depan saja. Gitu pula. Jadi kalau nak pergi pada fiqh bab berdalil ni kok, pada dengar saja jelah kita ni. Hak contohnya sentuh lelaki perempuan. Batal wuduk ke tak batal wuduk? Panjanglah bicaranya. Dalam Quran menyebut aula mastumun nisa, atau menyentuh oleh kamu akan perempuan. Sentuh perempuan tu dalam Quran batal wuduk. Lepas tu berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Nabi pegang Aisyah pegang kaki Nabi tu, nak kira macam mana pula? Dalam Al-Quran menyebut aula mastumun nisa, ataupun menyentuh kamu akan perempuan. Tu ayat Al-Quran. Wuduk batal. Tapi yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallamnya wuduk tak batal. Al-Quran wahyu daripada Allah. Perkataan dan perbuatan Nabi wahyu daripada Allah. Tapi seperti berlawanan, maka ulama tanggung atas jalan yang tidak berlawanan. Tanggunglah. Mazhab Syafi'inya dan Quran kata batal tanpa berlapik. Hak Nabi dengan Aisyah dengan Nabi tu tanggung atas berlapik. Mazhab Hambali dengan Malikinya Al-Quran kata batal tu dengan syahwah. Hak berlaku pada Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha tu tak batal kerana tak ada syahwah. Jadi ni ulama belaka letak ni, berlapik ke tak berlapik ke, syahwah ke tak syahwah ke. Sebab apa? Quran nak kena ambil, hak Nabi nak kena ambil. Maka apa ni? Compare. Dan Quran kata batal. Tu kalau tidak berlapik kata mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki Hambali pula, tu tak ada. Kalau dengan syahwah batal lah. Hak berlaku antara Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha tu tanpa syahwah tak batal. Ni. Ada ni. Syahwah batal. Kalau mazhab Hanafi pula, dak syahwah pun tak batal. Nak jadi dekat lela dah tak jadi. Orang panggil, tak wuduk tak batal. Dan Al-Quran sebut aula masmun nisa tu
sentuh tu bukan sentuh jamuh, kinayah, sindiran daripada bersetubuh. Aula masmun nisa ai auja maktumun nisa, bersetubuh akan perempuan. Sentuh kinayah pada kinayah, sindiran. Pada sindiran. Mana suami meninggal, suami belum sentuh lagi isteri, suami sudah meninggal. Sentuh mana apa tu? Belum setubuh. Mana apa sentuh dipanggil kinayah daripada bersetubuh. Itu mazhab Hanafi. Dia gitu je. Tu bab fiqh, bab furu' agama. Kita hanya muqallid juga. Ni bab usuluddin. Ni bab pegangan. Bab pegangan hak satu jalan. Bab furu'uddin, bab fiqh tu kita mengaji ada kelebih sikit. Jadi kita jadi apa ni? Berfikiran yang terbuka. Terbuka fikiran. Taklah jadi kita ni panggil asabiyah, mazhabiyah, dayiqah. Tambah lagi tu. Dia panggil ta'assub mazhab yang sempit. Tambah lagi tu. Kita nak biar terbuka, tapi ingat baik. Untuk umum kita kena cermat. Sebab apa? Kalau tak cermat dia akan jadi panggil apa? Jadi izdiwajiyah. Izdiwajiyah jadi bolok wong. Ada bolok wong. Bolok wong. Dah tahu mazhab mana? Dah tahu mazhab mana? Jadi bolok wong. Dengar mazhab catat pun dah. Sebab apa? Lekat sini keluar masjid ni hilang. Bukan lekat molek. Lekat molek. Ada ni. Jadi orang apa? Jadi izdiwajah, jadi orang panggil bolok wong. Tak tahu kok mana. Pada tahu mazhab mana. Jadi tak molek gitu kita mengaji ni biar terbuka sedikit. Kalau dengar pelik-pelik kita tak melenting. Kalau dalam keadaan kita kesempitan, kita bolehlah pakai mazhab lain. Contohnya suami uzur, isteri uzur, terpaksalah kena tolong. Tolong ni nak berwuduk, nak apa ni, nak pakai sarung tangan ni, tak berapa nak jadi ni contohnya. Macam mana ni, tak ada dah orang lain ni. Suami yang uzur ni isteri yang uruskan, isteri yang uzur ni suami yang uruskan. Jadi kena sentuh lepas berwuduk macam mana pula ni. Ni macam mana ni? Bukan kita sengaja nak buat sengaja mentang-mentang dia ngaji banyak, mari sejik surah dipiping bini dia. Piping. Hebat ayah haji. Piping. Gila tak piping? Di masjid piping. Mak haji pun naik kawasan orang puang, ayah haji pun naik kawasan orang pun tengok. Allah. Hebat mak ayah haji, mak haji. Ngaji dah tak batal dia kata. Dia baru ngaji, baru jumpa. Jadi gong pula dah pergi tempat lain tak piping, dia masjid dia piping. Apa dah ni? Kalau piping di Masjidil Haram tu tak pelik lah sebab orang ramai ni. Jadi isteri ketakutan ni, ramai orang ni. Tak ada arah lah kena piping lah. Pakai lapan kata tak batal. Tu panggil apa? Panggil tersepit. Bukan sengaja nak nunjuk kat orang. Ada. Tapi bila kita tahu lebih, bila berlaku kesuntukan, kesukaran, kepayahan, kita bolehlah. Kita ambil lah pandangan contoh. Tapi ilmu tu kena ada sinilah. Kena ingat. Kalau tak ada, kena ada catatan. Bila kita nak pakai, kita buka buku kita tu. Buka buku tengok. Ni mazhab ni. Kalau sempat catat dalil, kita catat dia. Tak sempat pun tak apalah. Kita hanya muqallid saja, turuk saja dalam bab fiqh. Kita turuk saja. Amalan kita begitu kan? Macam sebut kata semayang 5 kali, bilangan rakaat semayang, bilangan rukun semayang, bilangan rukun wudu. Bilangan rukun wudu. Rukun wudu ada 6. Mana dalil dia? Dalil mudah je, ayat Quran je. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain atau wa arjulakum ilal ka'bain. Itu je ayat Quran. Tapi ayat Quran tu hanya sebut 4 rukun saja di situ. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki sampai ke pergelangan sampai ke buku lali. Quran sebut 4 je tu. Kita rukun wuduk ada 6. Yang pertama niat, yang ke-6 tertib. Niat duduk di mana? Ayat Quran tak sebut. Tertib duduk di mana? Quran tak sebut. Jadi hak niat khilaf ulama, hak tertib khilaf ulama. Hak 4 tu ijma' ulama sebab Quran nyata terang-terang. Tapi kita berwuduk pakai 6 rukun wuduk, mana dalil? Kita turut sahaja tu bab fiqh.
Mana kalau kita ngaji lebih sikit ada dalil, kita buat catatan begitu jelah. Tapi kalau bab fiqh ni kita muqallid tak apa, sebab kita orang awam sahaja. Ni bab tauhid. Bab tauhid wajib fardu ain berdalil bagi tiap-tiap aqaidul iman yang 50. Kita berpegang wujud kena bakar, dalilnya kena ada. Kita berpegang sidik, amanah, tabligh, fatanah bagi rasul, dalilnya wajib kena ada. Sebab pada ni, ini dalam bab usuluddin. Yang mana kita berpegang dah kejap dah kita berpegang. Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Kejap dah kita berpegang. Rasul benar, Rasul amanah, Rasul tabligh, Rasul menyampaikan. Mana kejap jazam putus dah, tak gerak dah ni. Dia kena pula selagi ya. Abang apa? Kapik dengan dalil. Dia kena apa? Kena tindih dengan dalil. Kena kapik dengan dalil, kena tindih dengan dalil. Sebab apa? Ini usuluddin. Ni tapak. Walha pegang Allah ada, sedia kekal, tu tak gerak dah. Pegang rasul sidik, amanah, tabligh, fatah, tak gerak dah, tak sah duduk kosek lah, tak gerak dah. Walaupun gitu, wajib kena kapik pula, kena tindih pula atas dalil pula. Ni usuluddin. Tanda usuluddin. Kena ada dalil. Sekurang-kurang dalil ijmali, dalil ringkas. Itu fardu ain, dalil tafsili, dalil panjang lebar, itu fardu kifayah. Dibicara di awal kitab Faridatul Faraid. Dalil ijma, dalil pendek je. Apakah dalil Allah Ta'ala ada, sedia, kekal? Ada makhluk ini, ada langit, ada bumi, menjadi dalil Allah ada. Kenapa ada langit, ada bumi menjadi dalil Allah ada? Sebab langit bumi ni asal tak ada. Ada, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Tahu mana langit bumi asal tak ada? Kita ni dengan langit bumi siapa dulu adanya? Langit bumi dulu ada kan? Kita lahir-lahir langit bumi ada dah kan? Pandai-pandai kita kata langit bumi asal tak ada. Kemudian ada, mestilah ada Tuhan yang mengadakan. Tahu mana pula langit bumi asal tak ada? Ada ni. Tahu mana langit bumi asal tak ada? Tak boleh jawab pula dah. Sekarang apakah dalil Allah ada? Dalilnya ada langit, ada bumi. Kenapa? Kerana langit bumi asalnya tiada. Kemudian ada, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Jadi ada langit bumi, kemudian daripada asalnya tiada menjadi dalil ada Tuhan yang mengadakan. Okeylah, langit bumi asal tak ada, Tuhan tahu mana? Tahu mana lagi masa tak ada. Tak boleh nak jawab. Maknanya hanya ada dalil ringkas hak fardu ain jua. Langit bumi asal tak ada ni, dia kena ada dalil lain pula, kena ngaji hak fardu kifayah. Dia gitu pula. Jadi hak fardu kifayah ni dalil yang panjang lebar. Kalau tanya kok jalan ni, jawab kok ni, tanya kok ni, jawab kok ni. Tu hak tu dalil tafsili, dalil terperinci dipanggil, dalil panjang lebar. Itu fardu kifayah. Dalam satu kawasan Masafatul Qasri, kawasan dan lingkungan 90 km, kena ada seorang yang pandai dalil tafsili, dalil secara terperinci. Wajib kena ada seorang dalam satu kawasan. Satu kawasan ni bukan satu daerah lah. Satu kawasan Masafatul Qasri dipanggil, kawasan jarak yang boleh kasar sembahyang. Contohlah kalau kita katalah kita ni Kuala Terengganu, Marang, Kuala Neru. Hujung Marang dengan hujung Kuala Neru boleh tak nak kasar sembahyang? Cukup 90 km. Hujung Marang dengan hujung Kuala Neru. hujung Marang mana? Hujung Kuala Neru. Marang dia akan sepadan dengan Dungung. Kuala Neru dia akan sepadan dengan Setiu. Hujung Marang, hujung Kuala Neru. Cukup tak Masafatul Qasri? Masafatul Qasri ni berapa? 88 km berapa?
Ya, dua marhalah tu lah, dua marhalah tu berapa? Kita letak 90 km tu, kita basi tu 90 km tak apa. Dia 57 batu kan. Dalam berapa 80 berapa kilometer gitulah, kita basi letak 90. Jadi antara hujung Marang dengan hujung Kena Neruh tu boleh tak masa Fathul Qasri? Kalau tak boleh pun dekat-dekat lah kali tau. Jadi maknanya 3 daerah tu kena ada seorang, kena pandai dalil bagi sifat-sifat Allah dan Rasul ni, dalil yang tafsili, dalil yang panjang lebar. Kalau orang mari tekan, orang mari usul, orang mari tanya, nak memeningkan, nak merosakkan, contohnya ada yang boleh tolong pelepah. Tu dalil tafsili, wajib, fardu kifayah. Fardu ain dalil ijmali saja, rekah saja. Ada langit, ada bim menjadi dalil pada ni. Maknanya pegang kejap, putus dah pegangan kitanya, dia kena berdalil. Mana kena kapik, kena tindih dengan dalil pula. Maknanya tak gerak dah kitanya. Kalau tanpa berdalil, berdosa kitanya. Berdosa kerana tak belajar sampai ke mampu berdalil sendiri. Kemudian sampai masa nak matinya, dibimbangi, syaitan akan datang merupa seseorang yang kita turut dia semata-mata dalam bab pegangan. Wa imma guru kita ke, wa imma ibu bapa kita ke, yang kita berpegang Allah ada, Allah sedia, Allah kekal, Allah kudrah, iradah, ilmu ni, guru yang beritahu, ibu bapa yang beritahu. Kita pun hanya turut dia semata-mata. Sampai masa nak mati, syaitan akan merupa orang-orang tersebut. Dia mari kata tak ada Tuhan. Dah turut orang, dah orang kata tak ada Tuhan. Ni dibimbangi, turut syaitan merupa tadi. Akhir mati kufur, mati su'ul khatimah, jahat kesudahan, kekal neraka selama-lamanya. Itu yang ditakuti. Dalam kehidupan kita ni berdosa dah ni, sebab tak belajar dalam bab pegangan sampai tahap mampu berdalil sendiri. Dalil yang pendek sahaja. Tak ada ni. Dalil pendek sahaja. Sehingga kan setengah orang, ni saya pernah jumpa, dia berdalil tapi tidak sedar diri berdalil. Sampai gitu meno. Oh berat ustaz, mokcik ni tak ada dalil, dia kata. Oh tak ada dalil, orang tak mengaji langsung kata. Dah makcik berpegang Allah Ta'ala ada. Kenapa? Dah ni ada makhluk ni, bagaimana kalau Allah Ta'ala tak ada? Tu dalil lah tu. Lagi kat mana lagi? Kalau tak dalil ni mana? Makcik berpegang Allah ada. Yelah. Kenapa makcik berpegang Allah ada? Dah pakat ramai kata ada belakang. Makcik tu ramai. Tu bagi tak berdalil. Dia jawabnya, dah kalau Tuhan tak ada, bagaimana kita? Bagaimana makhluk kalau Tuhan tak ada? Tu dalil tu. Kalau tak berdalilnya, kena makcik berpegang Allah Ta'ala ada. Berpegang. Kenapa? Dah ramai kata ada. Mak ayah makcik pun kata ada. Makcik turun mak ayah makcik je lah. Tu panggil tidak berdalil, turun orang. Maknanya berdalil tak sedar tu orang berdalil. Mana rekah sangat dalil ni. Berdosa atas pandangan muktamad. Pandangan daif mengatakan imam dia belum sah, makrifah dia belum sah, kafir lagi, kekal neraka selama-lama kalau tidak berdalil. Tu pandangan daif. Ada ni. Dia letak kafir lagi. Makrifah tidak sah, imam tidak sah. Ni. Kalau tidak berdalil. Tapi mana dalil tu pendek sangat. Tak mau turun orang je. Sebab apa? Sebab masa nak mati tu syaitan akan merupa orang tu. Syaitan main merupa guru, tak ada Tuhan. Syaitan main merupa mak ayah, tak ada Tuhan orang kalau gitu kau tak ada. Apa nak kena paling azabillah mati kupur. Ada wajib berdalil, tapi dalil rekah je cukup. Dalil wujud kidam bakok okey je kita ni. Dalil sidik amanah tabligh fatanah. Dalil sidik amanah tabligh fatanah. Dalil sifat rasul. Dalil sifat rasul. Nak ingat ayat Quran dah kitanya. Ayat Quran mudah je dalil rasul sidik. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasul. Tu dalil ayat Quran. Lepas tu dalil rasul amanah. Dalil rasul amanah ni kita ambil umum ayat badan dah. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan Rasul. Tuhan perintah taat akan Rasul tu. Pasti Rasul amanah.
Takkanlah Allah perintah kita taat ke Rasul, Rasul pula khianah, tak munasabah. Tu dalil Al-Quran. Apakah dalil Rasul amanah? Hak dalam ayat tu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan yang baik. Dah, mestilah amanah. Takkanlah khianah menjadi contoh tauladan yang baik. Tu dalil Al-Quran. Pada ni kita Al-Quran nak kena ingat. Nak pakai dalil akal. Pakai dalil akal kena ingat dalil akal. Tuhan Rasul benar. Apa kau dalil akal? Rasul apa nak perlu kau dalil akal? Dalil akal payah sikit kadang-kadang. Dalil Al-Quran mudah. Sama juga dengan wujud kidam bakok ni. Dalil Al-Quran lah mudahnya. Wujud kidam bakok tu seayat je. Huwal awwalu wal akhiru. Sudah. Dah ingat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu tu dah ingat? Dah tak mau ingat panjang, nak ingat huwal awwalu wal akhir. Sudah ayat tu kan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu tu. Kat tu je ingat ni. Tapi tak apalah. Huwal awwalu wal akhiru. Itu dalil kidam bakok. Dah dalil wujudnya di mana? Kalau Allah ni tidak ada permulaan, Allah ada tidak ada kesudahan, ada dah Allah? Ada tak? Tak ada Allah. Tapi tak ada permulaan, tak ada kesudahan. Allah tak ada. Pening pula gitunya. Jadi huwal awwalu wal akhiru dalil wujud kidam bakok. Apa apanya? Dalil mukhalafah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil qiyamu ta'ala bi nafsi huwal hayyul qayyum. Dalil wahdaniyah qul huwallahu ahad. Ayat apa? Dalil qudrah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalil iradah fa'alul lima yurid. Apa payahnya dalil Quran? Apa ni? Maknanya kalau tak ada dalil, kalau pandai kata tak sah imam tu memang pada muka lah. Pada muka. Dan ni pun dalil akal padan dah. Dalil apa? Ada langit, ada bumi. Tapi nak berdalil. Maknanya pegangan yang kejap, pegangan yang putus, dia kena kapik pula, dia kena tindih pula dengan dalil. Sebab ini adalah usuluddin, tapak agama. Kena kejap pegangan kita dan pastikan pegangan kita tu betul dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, kemudian berdalil. Yang pertama kita sebut dah lepas kan, makrifah tu kan jazam, putus, pegangan yang putus yang kejap, serta pegangan yang sebenar, kemudian berdalil. Sebenar tu kena ngaji molek lah untuk memastikan kita betul-betul berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang sebenar. Kemudian berdalil. Anda bicara bab dalil. Dalil bagi tiap-tiap sifat bagi Allah Subhanahu wa taala fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf, sekurang-kurangnya dalil ijmali. Dengan dalil akal ni. Ini pun dalil akal sini ni. Dan dalil ilmu Allah taala itu dalil atas pegangan kita. Kita berpegang kejap, Allah bersifat dengan sifat ilmu. Dalilnya bahawa jika ada ia jahil. Ni fardu takdir. Jika ada ia jahil. Main duduk jikalau fardu takdir tu lah. Dalil wujud Allah, jikalau Allah tiada. Dalil kidam Allah, jikalau Allah baharu. Dalil baqa Allah, jikalau Allah binasa. Orang duduk jikalau. Dalil wahdaniyah Allah, jikalau Allah berbilang. Dalil kudrah Allah, jikalau Allah lemah. Duduk jikalau. Ini dalil akal. Tapi jikalau ni pun Quran pun sebut jikalau. Mana contoh Quran sebut jikalau? Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau Tuhan kata ada di langit dan bumi ni Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Jikalau Tuhan kata
ada di langit dan bumi ni Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, nescaya binasa langit dan bumi. Ya, Tuhan mari jikalau tu kan. Ada ni. Hak ayat qul huwallahu ahad tu tetap dah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang satu tetap dah. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada Tuhan di langit dan bumi selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Jikalau tak adanya Tuhan yang lain. Tapi Tuhan kata jikalau fardu takdir ni kaedah Quran lah. Pada ni. Jadi nak datangkan hak Quran sebut qul huwallahu ahad tetap dah. Quran sebut wa ilahukum ilahun wahid tetap dah. Macam mana kalau ada Tuhan yang lain? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau Tuhan kata ada di langit bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Kenapa datangkan jikalau? Quran sebut dah Tuhan yang esa kan? Tuhan esa tak esa dah. Arifadu takdir. Kalau ada je dua Tuhan, nescaya binasa langit dan bumi. Binasa kok jalan mana? Ulama pula hurah. Kau sebut binasa. Kenapa binasa? Kalau ada Tuhan yang lain daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua Tuhan. Lagi banyak langit bumi boleh buat. Kenapa nak binasa? Quran sebut la fasadata. Nescaya binasa jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa. Binasa kok jalan mana ni binasa ni? Ulama pun hurah. Kalau berselisih, berlawanan, panjanglah ceritanya. Hak ni buat, hak ni putus, hak ni buat, dia binasalah. Janganlah cerita berlawanan. Kalau cerita bekerjasama, bekerjasama. Bekerjasama nak binasa buat apa? Satu Tuhan urus langit, satu Tuhan urus bumi. Jangan duk masuk kawasan aku lah, apa nak binasanya. Dan sekarang ni ayat Quran sebut cara kasar saja. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Binasa kok jalan mana tidak dihuraikan. Maka dalam kitab-kitab tauhid menghuraikan kalau ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan ni hak lau kana fihi ma alihatun illallah tu lah hak la fasadata tu. Kalau ada dua Tuhan maka binasa. Binasa ke mana? Kalau berselisih. Kalau bekerjasama. Berselisih nampaklah binasa. Bukan setakat binasa, tak jadi daripada awal lagi. Bukan binasa. Tapi kalau bekerjasama, bekerjasama. Langit satu Tuhan, bumi satu Tuhan. Binasa juga langit bumi kalau gitu. Sebab apa? Sebab bukan Tuhan tu. Hak langit bukan Tuhan, hak bumi bukan Tuhan. Apa bukan Tuhan? Tuhan apa? Hak langit tu, bumi bukan hak dia. Hak Tuhan bumi ni, langit bukan hak dia. Dah Tuhan apa bukan hak dia belaka. Bila bukan Tuhan, binasa juga langit bumi. Sebab hak langit tu bukan Tuhan, hak bumi bukan Tuhan. Sebab masa dia gomorok. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan kena hak dia belaka baru Tuhan. Hak Tuhan ni kena Rabbil Alamin. Tu baru Tuhan. Tuhan bagi sekalian. Baru Tuhan. Ni kalau hak langit satu Tuhan, hak bumi satu Tuhan. Tuhan langit, hak bumi bukan hak dia. Tuhan bumi, hak langit bukan hak dia. Bukan Tuhan gitu. Dah tak tahu bagi gitulah. Pakai sama-sama buat kerja. Hak langit pun dua Tuhan buat kerja, hak bumi pun dua Tuhan buat kerja. Kerja sama. Kalau kerja sama benda kecil sangat, benda kecil je hak berlaku di bumi dia kerja sama juga. Tuhan apa benda kecil kerja sama juga. Lemah pasal tu. Badan ni. Jadi tak nak pergi juga walaupun kerja sama sekalipun. Tapi panjanglah kita akan cerita. Quran sebut lafasadata sahaja. Nescaya binasa langit dan bumi. Binasa kok jalan mana tidak di ayat Quran pendek je lah. Ayat Quran ni datang atas rupa yang macam kayu balok besar. Perici-perici pula kemudiannya. Gitulah. Mana ni? Jadi jikalau ni adalah kaedah ayat Al-Quran. Tapi nak nampak sebalik.
Jadi hak tadi kan hak ayat kul huwallahu ahad, Allah Esa tetap dah. Wa ilahukum ilahun wahid, tu ayat Esa tetap dah. Kena nak kuat ni. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau macam mana? Kalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, macam mana? Tuhan kata la fasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Mana jikalau ni lagi jelas kitanya bahawa mustahil ada Tuhan yang kedua dengan didatangkan jikalau. Sama ni dengan jikalau ni, dengan dalil jikalau ni akan pegang kejap kitanya Allah pasti bersifat dengan sifat ilmu. Bahawasanya jika ada ia Allah jahil, fardhu takdir. Jawabnya nescaya tiada ia ya Allah menghendaki. Jadi ikut mana pula? Kalau Allah ni jahil, tidak bersifat dengan sifat ilmu, nescaya tiada ia menghendaki. Dan iaitu tiada Allah menghendaki mustahil. Kenapa mustahil? Allah tidak menghendaki. Kerana sabit. Sabit ni kerana tetap dah, kejap dah. Sabit, tetap, kejap. Itu sabit. Kerana sabit, kerana tetap, kerana kejap, menghendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil yang telah lalu. Dalil pada bicara sifat yang ke-8, sifat iradah. Kalau Allah tidak menghendaki, pasti Allah tidak menjadikan. Bila Allah tidak menjadikan, maka tak ada langit dan bumi. Tak ada langit bumi, itu batil, palsu, sebab nampak cokoh langit dan bumi. Bila ada langit dan bumi, pastilah Allah mengadakan. Allah mengadakan, pasti Allah menghendaki. Allah menghendaki, pasti Allah bersifat dengan sifat ilmu. Allah bersifat dengan sifat ilmu, pasti Allah bersifat dengan sifat hayah. Jadi dalil kudrah, iradah, ilmu hayah, ada langit, ada bumi. Itu hak fardu ain, pendek je. Apakah dalil Allah bersifat sifat kudrah? Ada langit, ada bumi. Apakah dalil Allah bersifat dengan iradah? Ada langit, ada bumi. Apakah dalil Allah bersifat ilmu, sifat dengan hayah? Ada langit, ada bumi. Itu pendek sangat itu. Jadi ini dia panjang sikit, panjang ni. Kalau Allah jahil, berarti Allah tidak menghendaki. Bila Allah tidak menghendaki, tak ada iradah, Allah tidak akan melakukan. Bila Allah tidak melakukan, tak ada langit, tak ada bumi. Langit bumi ada, mana Allah yang mengadakan. Allah yang mengadakan pasti menghendaki iradah. Allah yang menghendaki pasti Allah mengetahui. Allah yang mengetahui pasti hidup. Kalau Allah tu tak hidup mati, nak mengetahui kau jalan mana? Dia gitu. Apa dah tu? Sebab tu kita dalam bab kudrah, iradah, ilmu ni diserakah. Kudrah, iradah, ilmu serakah. Hak serakah ni hak rukun yang kenang ni. Kudrah, iradah, ilmu serakah. Allah yang bersifat dengan kudrah mengadakan. Allah mengada ni berlandaskan kepada kehendak iradah. Allah kehendak ni muafakah dengan ilmu. Kalau Allah tidak bersifat sifat ilmu, Allah jahil, pasti Allah tidak menghendaki. Bila Allah tidak menghendaki, pasti Allah tidak mengadakan. Kalau Allah tidak mengadakan, tak ada langit dan bumi ni. Ni mustahil dah sebab langit bumi ada. Dan ni. Jadi kudrah, iradah, ilmu. Ni ulama susun ni. Kaedah sepada puluh ni ulama susun. Dia nombor sifat. Sifat Allah tak ada susun sebab sifat Allah qadimah, sedia kala belaka. Tak ada nombor sifat Allah ni 1, 2, 3 tak ada. Sebab sifat Allah qadimah belaka. Tapi ulama ubah nombor ni kerana kalau tak ubah nombor tak boleh nak sebut. Bukan kata 20, dua sifat. Kalau tak letak yang pertama dan yang kedua, boleh tak sebut? Contoh kita katalah iradah, ilmu, dua. Iradah dan ilmu. Tanpa kita sebut iradah dahulu, sebut ilmu, ataupun letak ilmu dahulu, sebut iradah, tanpa kita susun boleh sebut tak? Tak boleh. Jadi nak sebut antara iradah dengan ilmu ni, kena sebut hak mana dulu? Iradah dan ilmu, ataupun ilmu dan iradah. Apa boleh sebut? Mana ni?
Kalau tak susung, walaupun dua sifat tak nak sebut dah. Jadi ulama letak nombor 1, 2 sampai 20 ni untuk sebut sahaja, bukan sifat Tuhan bersusung. Faham tak ni? Sifat Tuhan tak ada tertib, tak ada susung. Kalau kita bak wuduk tertib sungguh, jangan buat terbalik. Ada orang terbalik tak ambil wuduk. Kalau tertib semayang, tu tertib sungguh, tu jangan buat pelik. Pergi masjid, pergi salam dulu, barulah pergi salam. Mula-mula sekali tu dah lama dah tu. Ada ni. Tapi nak ceritanya, wuduk ke, semayang ke, dia panggil tertibul waqi'. Susung tu itulah diri wuduk. Susung tu itulah diri sembahyang. Kalau tiba-tiba wuduk basuh kaki dulu, baru sapu kepala, baru basuh tangan, baru basuh muka, tu bukanlah, sebab dia kena susung. Adapun sifat Allah tidak bersusung. Tapi ulama letak susunan tu kerana nak menyebut. Tapi ulama susung ni hikmah dia cukup besar. Mula daripada kudrah, iradah, ilmu. Faham tak ni? Mula dari kudrah, iradah, ilmu. Dimulai dengan sifat yang keenam, wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan. Mati di keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat semua perkara? Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah buat sekarang perkara, Allah buat begitu. Allah buat sebagaimana kehendak Allah pada azal, disusuli dengan sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah kehendak gitu, Allah kehendak sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala, disusuli sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kejak wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Kejaklah rukun iman yang ke-6, qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Dan ni jadi disusung tu. Allah mengadakan. Ya, Allah mengadakan. Allah mengada mesti Allah kehendak. Allah kehendak mesti Allah mengetahui. Tiba-tiba kalau Allah jahil, Allah tidak menghendaki dah lah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak menjadikan. Kalau Allah tidak menjadikan, pasti tak ada langit dan bumi. Tak ada langit dan bumi, mustahil. Sebab apa? Ada dah depan mata kita. Bila ada langit dan bumi, Allah mengadakan. Allah yang mengadakan langit bumi yang bersifat kudrah, pastilah bersifat dengan sifat iradah. Allah yang bersifat iradah, pastilah bersifat dengan sifat ilmu. Allah yang bersifat dengan sifat ilmu, pastilah bersifat dengan sifat hayah. Kalau tak ada hayah, tak ada ilmu. Ada ni. Ke mati. Jangan main orang tu. Mati ilmu banyak, cuba tanya dia berjawab. Reboh aja apa ni dah. Sekarang ni dia orang pandai, dia mati. Jangan main, dia mati tu dia berilmu tu. Lepas tu macam mana? Tanya dia, cuba tanya dia jawab. Apa dia mati? Tak ada dah ilmu dia nya, habis dah lah dia mati. Ada ni. Jadi bila Allah bersifat ilmu, pasti Allah bersifat dengan sifat hayah. Disusung. Ada ni. Jadi kalau Allah jahil, jika ada ia jahil, nescaya tiada ia menghendaki. Tiada ia menghendaki. Dan iaitu tiada menghendaki, mustahil, kerana sabit, tetap, kejak dah di akidah kitanya, menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, dengan dalil yang telah lalu. Bila kejak dah Allah bersifat dengan sifat iradah, maka sabitlah ilmu. Dah kejak dah Allah bersifat dengan sifat iradah, tetap dah Allah bersifat dengan sifat iradah. Tetaplah Allah bersifat dengan sifat ilmu. Bila tetap di akidah kita Allah bersifat dengan sifat iradah, menghendaki, tetaplah di akidah kita Allah bersifat dengan sifat ilmu, Allah mengetahui. Sebab apa? Sebab antara menghendaki Allah pada azal dengan mengetahui Allah pada azal dipanggil berlaziman. Ada berlaziman? Apa yang Tuhan kehendak perkara itu akan berlaku, Allah mengetahui pada azal perkara itu akan berlaku. Bila Allah menghendaki pada azal perkara itu tidak akan berlaku, maka pasti Allah mengetahui pada azal perkara itu tidak akan berlaku. Dia berlaziman. Kita balik pula. Perkara yang Allah Taala mengetahui perkara itu akan berlaku, Allah menghendaki pada azal perkara itu akan berlaku. Allah mengetahui perkara itu tidak akan berlaku, Allah menghendaki pada azab perkara itu tidak akan berlaku. Allah mengetahui seseorang itu dilahirkan perempuan, Allah menghendaki pada azab dia dilahirkan sebagai perempuan.
Allah mengetahui seseorang tu mati pada umur sekian-sekian, pada tempat sekian-sekian. Allah mengetahui pada azal dia akan mati pada umur sekian-sekian pada tempat sekian-sekian. Allah mengetahui pada azal kita ni akan ada di surah Iman hari ini. Allah mengetahui pada azal kita akan ada di surah Iman pada hari ini sampai masa berlaku. Allah yang melakukan kudrah. Ada gitu. Jadi nak ceritanya, iradah ilmu dia berlaziman. Bila tetap kerja Allah mendaki, maka tetap kerja Allah mengetahui. Pada ni. Jadi dua ni jangan lagi. Antara menghendaki dengan mengetahui. Jangan lagi. Kita ahli sunnah jangan lagi. Mu'tazilah dia lagi. Dua ni. Dia tidak berlaziman. Antara menghendaki dengan mengetahui. Mu'tazilah kan. Hak baik, Allah menghendaki serta Allah mengetahui. Hak jahat Allah tidak menghendaki tapi Allah mengetahui. Dia tak selain. Kalau Mu'tazilah, kita ahli sunnah antara menghendaki dengan mengetahui dia selain sekali berlaziman. Mu'tazilah tidak. Mu'tazilah ni kalau hak baik dia selari, hak baik dia selari. Allah mengetahui seseorang akan beriman dan beramal soleh serta Allah menghendaki seseorang beriman dan beramal soleh. Adapun perkara jahat, Allah mengetahui seseorang akan kufur dan melakukan maksiat. Allah tidak menghendaki seseorang melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Itu Mu'tazilah. Jadi antara ilmu dengan iradah ni dia bagi dua. Hak baik berlaziman, hak jahat tidak berlaziman. Kita ahli sunnah dah. Kita dua ni kita mati dah. Kita mati dah dua ni. Antara kehendak Allah dengan mengetahui Allah, ni tetap dah. Bila Allah menghendaki pasti Allah mengetahui. Bila Allah mengetahui pasti Allah menghendaki. Dia letak dah dua ni sekali. Kita ahli sunnah selagi dua ni. Pandai ni. Ada. Ni kena jaga molek lah hak bahagian ni. Sebab Mu'tazilah dia tak sama macam kita. Hak baik betul mengetahui serta menghendaki. Hak jahat, kufur dan maksiat Allah mengetahui. Seseorang akan kufur contohnya sampai ke mati. Seseorang akan melakukan maksiat Allah mengetahui. Tapi Allah tidak menghendaki. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah hanya mengetahui. Ini Mu'tazilah. Tolak mengetahui kafir ijma'. Allah tak tahu pun dia jadi kupu. Allah tak tahu pun dia jadi buat maksiat tu kafir ijma' ulama-ulama tu sebab dia tolak tahu. Ada ni. Kita ahli sunnah kena mati molek. Allah menghendaki, Allah mengetahui. Jadi bila sabit tetap kejak di akidah kita Allah menghendaki, maka sabitlah, tetaplah ilmu Allah. Maka bila sabit bagi Allah Ta'ala ilmu, tetap kejak dah, mustahil atasnya atas jahil. Mustahil Allah jahil. Bila kejak tetap di akidah kita Allah mengetahui, pastilah Allah tidak jahil. Apakah dalil Allah tidak jahil? Dalilnya Allah bersifat dengan Allah menghendaki. Allah menghendaki itu menjadi dalil Allah mengetahui. Allah menghendaki itu menjadi dalil Allah tidak jahil. Dia gitu. Jadi Allah menghendaki, bila Allah menghendaki, maka tetaplah Allah mengetahui. Allah menghendaki, maka tetaplah Allah tidak jahil. Dia gitu. Bila Allah menghendaki, sampai masa Allah mengadakan kudrah, Allah mengadakan, maka ada langit, ada bumi. Jadi ada langit, ada bumi ni menjadi dalil sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah, sifat ilmu Allah dan sifat hayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya satu, ada langit, ada bumi. Kita pergi dalil jauh lah. Ada kita lah dekatnya. Ada kita ni menjadi dalil Allah bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu dan juga hayah. Ini dalil akal. Dalil Al-Quran kena ingat ayat Al-Quran lah. Dalil Al-Quran ingat ayat Al-Quran. Dalil ilmu ke, dalil hayah ke, samuk ke, basar ke, kalam ke. Wa huwas samiul alim, wa huwas samiul basir. Wa kallamallahu Musa taklima, tu dalil kalam. Dalil hidup huwal hayyul qayyum. Al hayyu hidup, al qayyum bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Ayat kita dah baca semua.
Jadi dalil sifat 20, dalil Al-Quran. Pakai dalil akal juga. Tak pakai dalil ayat Al-Quran. Sekokohnya dalil akal. Selesailah sifat yang ke-9, sifat ilmu. Ke-10 hayah. Artinya arti hayah hidup. Wallahu a'lam.